Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi lillahi ta'ala. Subhanal malikil quddus, Allahumma inna na'udzu biridhaka min sakhatika wa bimu'afatika min 'uqubatika wa na'udzu bika minka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Saudara, apa khabar? Alhamdulillah. Sekali lagi dengan ketentuan dan keizinan darinya dapat kita bertemu di ruangan Warkah Duha, bersiaran hanya di Manis FM, Gaya Pantai Timur. Saudara, Ramadan kini hari keempat. Jagalah lidah, jangan mengumpat. Terus berzikir selama sempat, sepanjang waktu di segala tempat. Hari esok Ramadan kelima, diawali niat berserta doa agar selamat hidup di dunia, dapat ampunan di akhirat pula. Di siang hari tahanlah lidah agar tidak lebih jika berkata, tak pula dusta dengan amanah, tak juga banyak membuat namimah. Tahanlah lapar serta dahaga, syahwat pun harus juga dijaga. Amarah muncul harus ditegah supaya akan berbuah surga. Saudara, dalam suasana kita meraihkan kedatangan Ramadan Al-Mubarak ini, ingin saya bawakan pada kesempatan kali ini satu riwayat yang mudah-mudahan ada manfaatnya. Kata Abu Darda radhiyallahu anhu menceritakan pengalamannya pernah menempuh Ramadan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi fi yaumi harin hatta yad'a ar-rajulu yadahu ala ra'sihi min shiddatil harri wa ma fina sha'imun ila man kana minan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ibn Rawahah. Kata Abu Darda, kami pernah bermusafir bersama baginda Nabi dalam bulan puasa ketika hari yang panasnya sangat terik. Sehingga ketika itu, kata Abu Darda, ada di kalangan kami yang terpaksa meletakkan tangan di atas kepala, menutup kepala menggunakan tangan kami kerana cuaca yang begitu panas. Dan ketika itu, kata Abu Darda, ada di antara kami yang terpaksa mengambil keputusan untuk tidak berpuasa. Dan yang berpuasa hanyalah dua orang, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Ibnu Rawahah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini dinyatakan dalam seramai-ramai rombongan Nabi hanya dua orang yang berpuasa, iaitu baginda Nabi sendiri dengan Abdullah bin Rawahah. Siapa Abdullah bin Rawahah? Abdullah bin Rawahah Ibnu Sa'labah adalah seorang daripada pemuda golongan Ansar daripada suku kaum Khazraj. Dia telah memeluk Islam bersama dengan 12 orang penduduk Madinah sebelum terjadinya peristiwa hijrah. Dan di atas jasa-jasanya lah Islam begitu cepat tersebar di Madinah ketika itu. Dan kerana ketokohannya dan juga usahanya dalam menegakkan Islam di Madinah, Nabi SAW telah melantik beliau sebagai panglima perang ketiga selepas Zaid bin Harithah dan Ja'far ibnu Abi Talib
ketika siri peperangan menentang tentera Rom dalam peperangan yang dikenali sebagai Perang Mu'tah. Jadi dalam peperangan Mu'tah ini, Abdullah bin Rawahah telah terkorban syahid selepas dia menggantikan tempat Ja'far At-Tayyar. Jadi beliau dan Nabi SAW sahaja yang kata Abu Darda berpuasa. Saudara, apa pelajaran daripada riwayat ini? Pertama, riwayat ini bercerita tentang as-siyam ataupun berpuasa. Puasa adalah salah satu daripada rukun di dalam Islam. Jika solat umpama tiang, maka puasa itu umpama dinding. Maka rumah kalau tidak ada tiang, sudah pasti roboh. Dan rumah kalau tidak ada dinding, pasti tidak selesa. Sebab itu Nabi SAW menerima perintah untuk melaksanakan kewajipan puasa Ramadan pada bulan Sya'ban tahun yang kedua Hijriah. Itu sebab dibahaskan oleh para ulama, mengapakah puasa tidak disuruh dan diperintahkan semasa Nabi berada pada zaman susah di Mekah. Selama 3 tahun Nabi dan kaum keluarganya telah dipulaukan, diboikot, sehingga kan mereka tidak boleh berjual beli, tidak boleh berkahwin dengan orang selain daripada keturunan keluarga sendiri selama 3 tahun. Begitu susahnya para sahabat Nabi ketika itu. Ada yang meninggal kerana kelaparan, ada yang terpaksa memakan akar-akar, daun-daun, kulit haiwan dan macam-macam lagi. Tetapi kenapa ketika itu Allah tidak memerintahkan untuk berpuasa? Alang kepalang sedang susah, baik puasa. Oh tidak. Allah nak menunjukkan bahawa puasa yang datang arahannya pada tahun kedua Hijrah, ketika umat Islam sudah pun selesa, nak menunjukkan bahawa puasa ini dilakukan bukan kerana kita susah. Ada orang dia puasa kerana dia jatuh miskin, lalu dia puasa. Ada orang puasa kerana gaji belum masuk lagi, puasalah kata dia. Ada orang puasa kerana dia sakit, kencing manis macam-macam, puasa sajalah. Oh tidak. Puasa ini Allah perintah ketika orang tu sedang senang, sihat, duit banyak, tak ada penyakit. Maka itulah ujian kepada orang yang nak berpuasa. Sepanjang usia Nabi SAW, Nabi sempat berpuasa sebanyak 9 kali, iaitu 8 kali Nabi berpuasa sebanyak 29 hari, dan hanya sekali saja Nabi berpuasa sebanyak 30 hari. Dan saudara, puasa yang sedang kita lakukan sekarang ini adalah salah satu daripada ibadat tertua di dunia. Dia ibadat ni ada 3 paling tua di dunia. Pertama sekali adalah ibadat korban. Yang mana ibadat korban ini telah pun wujud sejak daripada zaman Nabi Adam AS. Tatkala Habil dan Qabil melakukan korban, dan Allah rekodkan di dalam surah Al-Ma'idah ayat 27. Watlu alaihim naba'a abna Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqabbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulannaka qala innama yattaqabbalallahu minal muttaqin. Dan ceritakanlah tentang kisah 2 orang anak kepada Adam yang telah melakukan korban, yang mana Allah terima satu korban dan tidak terima satu lagi, kerana Allah hanya menerima korban daripada orang-orang bertakwa. Sebab itu korban ibadah tua. Justru itulah zaman Nabi Nuh AS pun ibadah korban ini telah dijalankan, dan baginda telah menyediakan satu tempat khas untuk melakukan korban. Begitu juga di zaman Nabi Ibrahim AS, korban ini syariat ketika itu boleh dikorbankan roti misalnya, boleh dikorbankan anak lembu misalnya, dan begitulah seterusnya syariat ketika itu. Dan begitu juga zaman Nabi Musa AS, korban ini juga telah dilakukan pada zaman itu, dan ada syariat yang mengajar korban itu dibahagikan kepada 2 bahagian, satu dilepaskan dan sebahagian saja disembelih, dan ini pelbagai lagi. Jadi ini ibadah yang tertua, ibadah korban. Ibadat kedua yang tua di dunia ini adalah ibadat salat. Ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Dalam surah Muddathir ayat 40 sampai 43,
Allah Ta'ala menyebutkan dialog penduduk-penduduk dalam neraka Saqar. Mereka bertanya, kenapa kamu ini diseksa? Katanya, kami dulu terdiri daripada orang yang tidak semayang. Sebab itu dalam Quran disebutkan ada arahan salat untuk Nabi Ismail alaihissalam. Wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana 'inda rabbih mardiya. Dan adalah Allah menyuruh kepada Ismail, dan Ismail telah mengarahkan kepada keluarganya untuk menunaikan zakat dan mendirikan salat, dan dia adalah seorang yang diredai oleh Tuhannya. Begitu juga zaman Nabi Isa alaihissalam. Dalam Quran direkodkan, wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Di surah Maryam ayat 31. Dan Allah telah memerintahkan kepada Isa untuk solat dan zakat selama umur beliau. Jadi ini ibadat yang kedua paling tua. Dan ibadat ketiga paling tua dalam dunia adalah ibadat yang sedang kita lakukan sekarang, iaitu ibadat berpuasa. Kata Imam Al-Qurtubi dalam Al-Jami' li Ahkamil Quran, telah disebutkan bahawa Nabi Adam alaihissalam menjadi satu amalan baginda untuk berpuasa 3 hari pada setiap bulan. Dan oleh Nabi SAW digelarkan syariat ini sebagai puasa Ayyamul Bid, ataupun puasa hari-hari putih. Yang kedua, begitu juga umat Nabi Isa alaihissalam. Dalam syariat mereka berpuasa 50 hari setahun. Dan orang Yahudi pun mereka ada mengamalkan puasa 40 hari setahun. Dan sampai sekarang penganut-penganut agama Kristian, penganut-penganut agama Hindu, termasuk juga Yahudi, mereka masih berpuasa sampai sekarang. Dan begitu juga memang ini menjadi amalan orang-orang dahulu. Sebagai contoh di zaman Plato ataupun Socrates misalnya, mereka sudah biasa melakukan puasa. Dan Plato serta Socrates dikatakan mereka puasa 10 hari sebulan. Apa tujuannya? Untuk mencerdaskan otak. Kerana kata orang Arab, man ja'a batnuhu azumat fikratuhu wa fatina qalbuhu. Siapa-siapa yang selalu lapar perutnya itu, maka pemikirannya akan menjadi hebat, dan juga hatinya akan sentiasa cerah ataupun terang kerana kerap berpuasa. Maka saudara, alhamdulillah, inilah puasa yang kita sedang lakukan sekarang. Dan puasa itu adalah revolusi hati. Puasa itu menggulingkan kerajaan tirani di dalam diri kita. Sebab itu puasa as-saum bermakna al-imsak, maknanya menahan. Sebab itu puasa itu sendiri maksudnya kita break, kita tahan. Kenapa dalam kehidupan kalau tak ada break, kita langgar semua benda. Sama juga kalau kenderaan tak ada break, tak boleh berhenti macam mana, sudah pasti dia akan, semua perkara dia akan sapu. Maka puasa ini dia break, dia menahan. Menahan apa? Menahan nafsu. Namun saudara-saudari sekalian, bukan senang untuk kita nak bertahan berpuasa sepanjang hari. Tidak semua orang diberikan kekuatan untuk berpuasa sekuat orang lain. Sebab itu hatta para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in sekalipun, dalam keadaan-keadaan yang ekstrim, mereka juga mengalah dan terpaksa mohon izin untuk tidak berpuasa kerana kepenatan, keletihan, kepanasan dan berbagai lagi. Sebab itu kata Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia pernah bercerita, ghazuna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadana ghazwataini, yaumu Badrin wal Fathi, fa aftarna fihima. Kata Umar Al-Khattab, kami pernah berperang sebanyak 2 buah peperangan bersama dengan Nabi pada bulan Ramadan. Iaitu pertama semasa perang Badar, dan yang kedua semasa pembukaan kota Makkah. Disebabkan terlalu penat, ada di kalangan tentera yang berbuka puasa, mohon izin untuk buka puasa pada kedua-dua peperangan tersebut. Ini hadis riwayat Tirmizi, dan juga Imam Al-Baihaqi memasukkannya dalam Sunan Al-Kubra. Dalam riwayat yang lain, Sayyidina Umar menyebutkan, faminna man sama wa minna man aftara, falam ya'ib as-sa'imu 'ala al-muftir wala al-muftiru 'ala as-sa'imi. Dan ketika suasana panas begitu, ada di kalangan kami yang berpuasa, dan ada juga yang mohon izin untuk tidak berpuasa. Dan orang yang berpuasa tidaklah mengutuk orang yang tidak puasa,
dan orang yang tidak puasa tidak pula menyindir kepada orang yang berpuasa. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Sebab itu saudara, dalam pensyariatan puasa itu sendiri, kata para ulama, puasa Ramadan hanya menjadi wajib apabila sempurnanya beberapa perkara. Pertama, Islam. Kesempurnaan Islam menjadikan kewajipan dia berpuasa. Sebab itu orang-orang non-Muslim, orang kafir yang baru masuk Islam, mereka tidak diwajibkan untuk qada segala puasa yang mereka tak pernah buat sebelum mereka jadi Muslim. Tidak perlu. Namun, kepada orang Islam yang murtad, dan sepanjang tempoh murtad dia tidak berpuasa, dan dia masuk kembali Islam, para ulama mengatakan mereka wajib mengganti puasa yang mereka tinggal semasa mereka murtad dahulu. Itu ada perbezaan. Yang kedua, puasa itu menjadi wajib apabila sempurnanya dari segi taklif. Taklif dalam erti kata, orang itu telah pun berakal dan orang itu telah pun baligh. Dia panggil akil baligh. Sebab itu kata Ibn Hajar, pandangan jumhur ulama mengatakan kanak-kanak yang tidak berakal, tidak akil baligh ini tidak wajib berpuasa. Namun Imam Asy-Syafi'i mengatakan digalakkan jika anak tersebut mampu dan mestilah diniatkan sebagai latihan. Ini dia dihuraikan di dalam kitab Fathul Bari. Sebab itu Imam Al-Bukhari, selepas dia bawakan tajuk bab puasa kanak-kanak, Imam Bukhari telah bawa satu asar bahawa Umar radhiyallahu anhu pernah berkata kepada seorang pemabuk di dalam bulan Ramadan, kata Sayyidina Umar, celaka engkau, kamu berbuka sedangkan anak-anak kami sedang berpuasa. Dan dia menyebatnya sebanyak 80 sebatan. Ini kita boleh rujuk dalam kitab Fathul Bari. Itu yang kedua. Yang ketiga, puasa Ramadan menjadi wajib apabila sempurnanya dari segi tidak ada keuzuran yang menghalang seseorang daripada berpuasa, atau tidak ada keuzuran yang mengharuskan dia untuk berbuka. Itu ada beza. Apa makna keuzuran yang menghalang seseorang daripada berpuasa? Pertama, bagi kaum wanita yang berada dalam keadaan haid ataupun nifas pada mana-mana bahagian pada waktu siang. Ini yang pertama. Yang kedua, apabila seorang itu pengsan ataupun jadi gila sepanjang hari. Sekiranya dia sedar pada waktu siang, walaupun satu saat, maka hilanglah keuzuran dan dia wajib menahan diri untuk baki hari-hari tersebut. Yang kedua, keuzuran yang mengharuskan berbuka. Apakah keuzuran yang mengharuskan berbuka? Pertama sekali, sakit. Ini pun kata para ulama, kalau sakit digaris bawahkan 3 perkara. Pertama, kalau sakitnya ringan. Dan kalau dia berpuasa tidak menyejaskan penyakitnya, maka tetap dia terus kena teruskan puasanya itu. Contoh sakit, tapi sakit lutut, payah nak bangun contohnya, atau kudis buta, atau perut keroncong, itu tidak mesti diteruskan lagi walaupun dia sakit. Yang kedua, apabila berpuasa tiba-tiba penyakitnya menjadi bertambah teruk atau jadi penyebab penyakitnya itu lambat sembuh, maka dianjurkan tidak berpuasa dan dimakruhkan pula kalau dia tetap teruskan puasa. Ini kaedah digariskan oleh para ulama. Yang ketiga, kalau puasa itu menyebabkan dia jadi susah atau sulit untuk perubatan ataupun boleh mendatangkan maut, maka diharamkan berpuasa. Tetapi untuk yang ketiga ini, kata ulama, penentuan sakit itu berbahaya ataupun tidak, ini hanya ditentukan oleh pakar saja, iaitu doktor perubatan. Bukannya kita orang biasa yang menilai, ente ni tak payah puasa, kalau puasa mati. You siapa? Kalau doktor, pakar, kita akan terimalah pandangan dia. Ini yang pertama, sakit. Dimasukkan dalam bab keuzuran yang mengharuskan berbuka. Golongan kedua yang dipanggil keuzuran yang mengharuskan berbuka adalah musafir. Yang mana musafir yang jauh tidak kurang daripada 83 km dengan syarat ia adalah permusafiran yang dibenarkan dan mencakupi seluruh hari. Ini yang kedua. Golongan ketiga yang digelarkan keuzuran yang mengharuskan berbuka adalah orang yang tidak mampu berpuasa. Artinya tidak diwajibkan berpuasa disebabkan
masalah tertentu, contoh terlalu tua ataupun sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh. Kerana puasa hanya wajib terhadap orang yang mampu melakukan sahaja. Sebab itu dalam Quran Allah Ta'ala menyebut, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan wajiblah atas orang-orang yang tidak berdaya berpuasa disebabkan oleh tua dan hal-hal lain, membayar fidyah, iaitu memberi makan orang miskin. Surah Al-Baqarah ayat 184. Kiraan fidyah ini bagaimana? Fidyah ini bagi satu hari ialah 1 cupak beras bersamaan 675 gram. Dan ia mengikut makanan wuji kita, iaitu beras, khususnya bagi kita di Asia Tenggara ini. Dan kebiasaannya kadar fidyah adalah 1/4 daripada kadar fitrah pada tahun tersebut. Zakat fitrah. Misalnya kalau zakat fitrah RM7, maka secara tidak langsung kadar fidyahnya adalah lebih kurang RM1.75 ataupun RM1.80, iaitu 1/4 daripada RM7. Jadi kalau dia itu seorang sakit terlantar, bedridden misalnya, sudah sebulan tak puasa kerana tak sedar. Jadi kalau 30 hari misalnya, darab saja RM1.80, lebih kurang dalam RM54, RM55, itulah menjadi bayaran fidyah untuk orang tersebut. Jadi kalau ada di kalangan saudara-saudari yang berada dalam keadaan kepayahan, kesulitan, inilah keindahan Islam. Dia memberi kelonggaran kepada kita, sebab kesusahan itu boleh dicarikan kesenangannya. Itu pentingnya Islam. Sebab itu dalam kaedah fiqh juga menyebut, idza daqal amru ittasa'a wa idza tasa'a daqa. Kata ulama, bila tahap kesusahan sesuatu masalah itu telah pun ringan, maka hukumnya menjadi sempit, iaitu lebih berat. Tetapi apabila tingkat kesusahan satu masalah itu begitu susah, maka hukumnya menjadi lebih ringan lagi. Sebab ad-daruratu tuqaddaru biqadriha. Darurat itu diukur sesuai dengan kadarnya, ukuran berat ringannya. Moga-moga apa yang kita bahas ini memberi manfaat kepada kita bersama. Selamat meneruskan ibadah berpuasa dan lain-lain ibadah di dalam bulan Ramadan ini. Ingat, tingkatkan ibadah, kurangkan juadah, banyakkan bersedekah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.